Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabb yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Apa khabar semua rakan-rakan Facebook, khususnya Facebook Jawi dan juga Jakim dan lain-lain page yang membuat cross post siaran Forum Ehwal Islam sempena Aidil Adha yang dianjurkan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dan saya difahamkan malam ini malam ketiga berlangsungnya Forum Ehwal Islam sempena Hari Raya Aidil Adha. Pada kali ini syabas dan tahniah saya ucapkan kepada pihak penganjur Jawi dan khususnya pada malam ini Zon 3 yang menjadi tuan rumah penganjuran Forum Ehwal Islam pada malam ini. Baik. Sebelum saya memperkenalkan panelis yang kita undang pada malam ini, saya mohon rakan-rakan yang sedang menyaksikan siaran secara langsung pada malam ini, bantu kami, minta tolong. Tolong buat apa? Tolong klik butang share. Butang share ya, tolong klik ya. InsyaAllah malam ini kita nak pecah rekod sekurang-kurangnya 1,000 orang menonton secara live insya-Allah mudah-mudahan bukan apa kita nak semakin ramai yang menonton, semakin banyaklah ilmu yang dapat kita sebarkan kepada masyarakat kita di luar sana. Baik. Malam ini kita akan membincangkan satu tajuk yang telah pun dipilih, iaitu Habil dan Qabil, ibrah pengorbanan. Jadi ada orang bertanya kepada saya, kenapa tajuk Habil dan Qabil ni adakah diceritakan dalam Al-Quran? Ada. Dalam Al-Quran umpamanya dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-27. Agak panjang ayat ini, jadi nak menjimatkan masa, saya baca makna je saja ya. Surah Al-Ma'idah, kalau tuan-tuan ada apps Al-Quran, pasti ada dalam handphone, tuan-tuan buka dari surah Al-Ma'idah ayat 27. Saya baca makna dia saja. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam, yakni Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka terima dari salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yakni Qabil. Lalu Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Dia, yakni Habil, menjawab, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Untuk mengupas ayat ini, kita telah pun mengundang dua orang tokoh pendakwah terkenal di tanah air kita. Saya perkenalkan panel kita yang pertama, Al-Fadil Ustaz Haji Abdullah Khairi bin Haji Harun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni nampak muka ni muka makan durian banyak ni. Hari-hari durian. Dengar kata kau belah utara ni durian murah, betul ke Ustaz? Durian kampung murah, RM5. RM5 lah. Tak laku ke macam mana ni musim-musim Covid ni? Covid ni tak tahulah, tengok punya banyak tepi jalan lah. Mungkin orang pun tak ada duit kot Ustaz. Banyak semua. Banyak kok belah kami, kok belah Kuala Lumpur, Putrajaya ni pun banyak, tapi harga ialah ada yang RM5, ada RM10 di yang kampung. Kalau di 24 tu dalam RM15 lah. Tadi saya try beli jugalah, rasa kan. 24 tu yang ada jenama ni RM15 dah okey lah. Okey. Baik, alhamdulillah. Kita perkenalkan panel kita yang kedua, baru masuk nampaknya. Al-Fadil Ustaz yang berhormat, Ustaz Haslin. Assalamualaikum Ustaz. Amin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakal calon di Kuala Selangor. Tak tahulah calon apa kita tak tahu. Calon apa kita tak tau. Bakal Datuk Muhammad Haji baru masuk ni ke? Bakal calon Datuk nak dapat cucu bulan 10 ni. Dah 10 lah. InsyaAllah dah doa semua insyaAllah. Alhamdulillah. Calon Datuk. Datuk jadi Tok Wan lah, dah Tok Wan. Ustaz lah duk risau dah tadi, mana Ustaz Aslin ni tak masuk-masuk lagi ni. Saya kata Ustaz Aslin biasa, dia semayang isyak ni, dia wirid panjang sikit. Jadi kita bagi masalah kat dia. Okey Ustaz, berdua kita malah tajuk Habil dan Qabil ni, kita ibrah pengorbanan. Yalah, biasa kalau kita cerita bab pengorbanan ni, biasa kita cerita tentang kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kan, pengorbanan. Pengorbanan yang pertama berlaku dalam sejarah umat manusia atas muka bumi ini ialah pengorbanan yang dilakukan oleh kedua orang putera Nabi Adam alaihissalam, iaitu Habil dan Qabil, sebagaimana ayat Al-Quran yang saya baca daripada surah Al-Ma'idah ayat 27 tadi. Tetapi yang korban yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah anak Nabi Adam yang bernama Habil. Tetapi korban yang dilaksanakan oleh Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak mengupas tentang ayat ini dan kita nak ambil iktibar ataupun ibrah ataupun pengajaran lah daripada kisah korban Habil dan Qabil ini. Apa sebab, apa latar belakangnya, kenapa korban Habil yang diterima, korban Qabil yang tidak diterima. Jadi kita nak relatekan dengan suasana kehidupan kita pada hari inilah, umat masyarakat kita pada hari ini yang ialah dengan sebab kerana nak berebut perempuan cantik lah kononnya dalam kisah ini kan. Akhirnya kita berbunuh-bunuhan, bertengkar adik-beradik dan sebagainya. Dan kita tak tahu kenapa korban itu tak diterima. Sebab ialah dalam musim korban ini syabas jugalah pihak Jawi. Untuk makluman Ustaz Lah dan Ustaz Aslin, pihak Jawi kali pertama lah mencipta sejarah menguruskan menguruskan ibadah korban di peringkat wilayah persekutuan ini. Tahun ini sebanyak 555 ekor yang disertai oleh masjid-masjid dan surau di peringkat wilayah persekutuan ini. Di alhamdulillah syabas dan tahniah, ini satu permulaan yang menarik. Sudah. Isu yang berlaku seperti adalah daging kurang segar itu, tapi alhamdulillah pihak syarikat yang diberi tanggungjawab untuk menguruskan sembelihan korban ni mengikut SOP yang dibenarkan ini, mereka telah pun menggantikan balik. Jadi baik, untuk tidak melengahkan masa, saya nak persila Ustaz Aslin dulu untuk memukadimahkan forum kita pada malam ini mengenai korban Qabil dan Habil ini, satu ibrah. Jadi mungkin Ustaz Aslin boleh ceritakan sedikit latar belakang kisah pengorbanan putera Nabi Adam alaihissalam ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zakaria Osman yang dikasihi Ustaz Abdullah Khairi bin Haji Harun. Dan mungkin saya nampak macam ada sahabat kita ataupun kekanda kita, Datuk ataupun Datuk Damai, Datuk Muhammad Ajib bin Ismail. Memang mendamaikan. Memang mendamaikan. Tengok muka dia pun dah memang aman damai dah. Allah. Siapa tengok agak serabut perut tu, gundah gulana, tengok muka damai, memang mendamaikan lah. Lain macam ni Ustaz ni nak muji, nak modek Datuk, tidak. Dan bersemualah mungkin warga masjid wilayah persekutuan, tuan-tuan imam, para pegawai semualah, pentadbir dan pengurusan masjid. Dan yang diraihkan kepada semua para penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita telah tamat sebenarnya musim haji ataupun korban dan sebagainya, Haji Makbul ni yang terakhir.
Jadi ala kulli hal kita bincangkan tentang orang kata kisah apa ni, korban Habil dan Qabil dan Habil ini, adik-beradik, anak kepada Nabi Adam AS bersama Hawa. Yang mana kisah ni memang inilah kisah yang ulung-ulung sekali, dan dikatakan juga daripada perbuatan Habil dan juga Ustaz Zakaria, kambing yang diresap yang dihilangkan tu, maka jatuh pada hari Nabi Ibrahim sembilan Nabi Ismail. Sampai ada ceritaan dia macam tu. Kan bila dihidangkan, dikorbankan, peti sambal tu terus hilang. Itu lagi lagi. So banyak kambing tu dikatakan timbul balik ketika wafadainahu bizibhin azim, ketika Nabi Ibrahim dia tarik daripada bawah nak tarik ke atas tu, maka waktu itulah tukar Nabi Ismail menjadi ditukarkan dengan seekor kambing. Dan dikatakan, wallahu alam riwayat macam mana, dikatakan kambing itu adalah kambing yang diberikan oleh Habil anak kepada Nabi Adam AS. Jadi berbalik kepada punca pengorbanan ataupun kenapa mereka perlu korban, sebab isu dia ialah sebut tadi, Ustaz Zakaria sebut mukadimah tadi dah. Ustaz Zakaria rasa mendahului dah kami sebenarnya, iaitu apabila isu dia isu wanita, isu perintah, isu ketaatan, isu keimanan. Jadi manusia ni dia tak kira siapa benda, tapi selalunya bila dia hidup dia kerana nafsu, maka dia boleh putus hubungan. Betul dah beradik. Saya tak percaya air dicincang takkan putus. Saya rasa benda tu tak boleh nak digunakan, sebab adik-beradik kadang-kadang bila dia bergaduh sampai mati dia bergaduh. Sampai kadang-kadang tak balik rumah sampai mati. Sampai dah putus hubungan. Ada juga orang macam tu. Mungkin di pengakhiran, di usia senja, mungkinlah dia akan berpatah balik, tak nafikan. Tapi peristiwa Habil dan Qabil, satu benda kita nampak terlalu melampau, satu peristiwa yang agak melampau, sampai peringkat sanggup membunuh adiknya sendiri yang bernama Habil. Ini Qabil sebagai seorang saudara kepada Habil, dua beradik ini dibunuh kerana rasa tidak puas hati dengan Allah, rasa tidak puas hati dengan Tuhan, tidak puas hati dengan ayah mereka yang nampak macam berat sebelah, sedangkan dia tak tahu, dia bukan tak tahu ayahnya adalah hamba Allah yang paling dekat. Dan itu satu makhluk yang ada atas muka bumi ini. Cuma Allah nak bagi tahu kepada kita daripada proses pengorbanan ini adalah kerana mungkin seolah kan kupaskan tentang keikhlasan, tentang ketakwaan dan sebagainya. Dia rentetan daripada apabila Nabi Siti Hawa, atau kita banggakan mulai bagi Siti Hawa lah, melahirkan 2 kali dan dua-dua kembar sepasang. Jadi dalam bahasa mudahnya, Qabil ini berkembar dengan Iqlimah. Dan kemudian Habil pula berkembar dengan, dikatakan ada kata Layuda, ada kata Lubuda, ada nama lain riwayat itu. Tapi pasangan yang Qabil dan juga Iqlimah ini pasangan yang memang handsome dan cantik. Gitu. Kan? Kita tengok ni masalah orang perasan cantik dan handsome ni kan. Jadi pasangan ni pasangan yang handsome dan cantik. Tetapi Habil ni pula pasangan yang tidak secantik sebagaimana Qabil dan Iqlimah. Dengan Lubuda ataupun kita panggil Layuda, itu antara disebutlah. Jadi apabila perintah tu nak mengkembangbiakkan tentang manusia, maka mesti berlaku yakni perkahwinan ataupun persetubuhan, yang mana syarat Nabi Adam membenarkan adik-beradik berkahwin sama sendiri, cuma dikena khilaf. So adik kembar Qabil kena kahwin dengan Habil, kemudian kembar Habil kena kahwin dengan Qabil. Siapa nak muka uduk? Bagi kat Ustaz Allah boleh tak mau silap bulan. Dia kata, dia kata, ayah pandai hak lawa pergi dia, hak buduh mai kat aku. Aku tak boleh kotak orang. Jadi dalam bahasa Kedah macam tu bunyi. Dia fitrah manusia dia macam tu. Fitrah manusia macam tu. Sebab tu Allah sahaja buat benda kerana nak menguji bagaimana ketaatan seseorang kepada seorang rasul, seorang nabi, kekasih Allah. Two in one. Bapa satu hal, Nabi satu hal. Jadi nak cerita kepada kita, berapa ramai yang boleh mentaati perintah?
Sebab tu kalau kita lihat dalam bahasa mudahnya, bagaimana anak Nabi Ibrahim sendiri boleh melaksanakan perintah. Ini contoh dia. Maksud dia, satajiduni insya-Allah minas sabirin. Jadi dia sabar, tak apalah kalau ayah nampak benda ni betul-betul daripada Allah. Anak anda sanggup sembilan-sembilan lah, tak apa. Ini perintah Allah, wahai ayah anda. Jangan risau. Ini bukan contoh dia. Sebab tu dalam bab ni, tiba tak boleh terima. Ni. Kita kadang-kadang hukum orang sekarang ni pakai akal kadang-kadang salah. Betul kan? Dia bukan hukum pakai ilmu. Bukan hukum pakai yang Al-Quran. Dia main pakai hitam akal dia. Mana boleh? Ayah ada kepatut bagi adik kembang dia muka huduh minta bagi kat aku. Aku tak mau dia kata. Nikah aku tak say. Aku tak mau. Oh dia kata dah, dia kata Qabil muka huduh ni, Habib muka huduh. Nambil pula adik kembang ayo. Aku nak kahwin adikku sendiri. Tapi syariat membenarkan, tapi perintah tu nak tengok anak ni bahawasanya sifat sombong ini mengatasi orang kata keimanan. Sifat sombong ini masalah manusia. Bila rasa diri tu ada kelebihan, dia akan automatik sombong. Sebab tu kalau tak boleh lawan macam mana Nabi Yusuf antara lelaki jejak yang paling handsome. Tapi dia tak sombong kecantikan dia. Sampai dia kata as-sijnu ahabbu ilayya. Kalaulah dia kerana ketampanan aku buat fitnah, aku lebih rasa penjara better daripada duduk di luar. Ini orang yang ada keseman, kecantikan, rupawan dan sebagainya, tapi dia tak sombong. Kenapa sombong ni main pada bukan main kat mulut, sombong ni main dalam hati dia. Hati dia. Sebab ini akhirnya macam mana nak buat, maka Allah perintahkan Nabi Adam suruh dia pakat buat korban. Kebetulan pula Habil sebagai penternak kambing, kemudian Qabil sebagai orang yang giat dalam pertanian. Korban. Okey, lagi ni lah. Kalau kamu berdua nak dapat kehendak masing-masing, kamu kena korban untuk Allah. Boleh tak? Boleh saja ya, kan? Baiklah. Tak apalah. Sampai peringkat korban tu, Habil ni untuk Allah bang. Bukan untuk ayah dia, untuk Allah, sebab Allah perintah. Okey, kalau kamu nak ikut kamu, cara kamu, sistem kamu, aku nak uji kalian siapa boleh buat korban. Dia buat korban. Habil bagi kambing yang besar, yang gemuk, yang isi bagus, segak, bugak, letak satu tempat di padang contohnya. Yang si Qabil ni pula, alah korban, asalkan korban bagi gandum hak basi basah ni buh lebih kurang, tapi dia tak nampak, Allah tu nampak. Sebab tu Allah pesan dalam Quran, Allah tak pandang tentang berapa ekor ampau sembelih, how much you spend, Allah tak tengok, but sincerely from your heart, ikhlas yang paling penting. Akhirnya dia kata apa? Alah asal lepas tahun macam kita lah, asal semayang sudahlah. Dia pun tak nampak semayang tu sebagai lambang kesyukuran pada Allah. Nabi kalau tak semayang pun tak apa, kalau bahasa kasar akal kita. Sebab Nabi terampun hak lepas ni yang akan datang. Tapi Nabi kata ke Aisyah, why not? Why not I nak buat solat ini sampai bengkak buku lali, bengkak daya aku, kerana I nak rasa terima kasih pada Allah. Sebab tu kita solat tidak boleh mencegah kemungkaran. Kita buat kebaikan tak boleh mencegah kemungkaran. Kita korban tidak boleh mendapat kebaikan. Sebab apa? Sebab bukan mari daripada keikhlasan kita buat. Kita tak buat yang terbaik. Cari lembu paling murah. Kambing tu biji mata lebih besar daripada hidung. Nak kuku krim. Pergi dekat kandang ni ada lembu kera borah 3,000 sudah. Kita jangan buat. Nampak orang ni sebut, "Kera saya buat korban sudah lah no." Betul lah Haji. Mana boleh macam tu? You must give the best for your God. Kena bagi yang terbaik. Bukan lebih kurang. So inilah bahana yang berlaku dekat Qabil. Allah tak terima sebab buat lebih kurang. Bukan dia tak buat korban, tapi dia buat lebih kurang. Allah angkat, bila angkat maksud diterima. Akhirnya apa jadi? Maka timbul dengki. Sombong, orang sombong, bila dia tak berdapat apa yang dia nak, dia akan dengki dengan kawan dia. Kan Nabi sebut hasad ini ibarat macam api membakar kayu. Api membakar kayu. Dia jadi kering-kering, apa jadi rentuh. Itulah hati manusia. Sebab tu jangan sombong dengan apa yang kita ada, jangan sombong kelebihan apa yang kita ada. Akhirnya kita timbul dengki. Bila dikira hatta yakuna bainahumul baghyu, berlaku jika mereka bunuh-membunuh
jahat menjahat, zalim menzalim dan sebagainya. Ini antara kita mengesan kenapa berlaku korban di zaman Nabi Adam AS yang diperintahkan oleh Allah ke atas kedua anaknya Habil dan Qabil, tapi Qabil tak diterima kerana orang kata apa, hanya sekadar asal buat sudahlah. Ya, yang penting bukan Allah nak makan pun asal bagi. Tetapi Habil memang dia buat dengan betul-betul ketulusan, keikhlasan, tulus mulus kerana walaupun bukan Tuhan nak makan, tetapi ini perintah Allah, buat sesebaik mungkin. Itu antara dia. Itu ini antara yang kita sebut dalam bincang persoalan sejarahnya pengorbanan Habil dan Qabil ataupun permulaan korban di zaman Nabi Adam alaihissalam. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih banyak Ustaz Aslin atas perkongsian itu latar belakang bagaimana pengorbanan pertama yang berlaku dalam sejarah kehidupan umat manusia di atas muka bumi ini. Dan kalau kita melihat kisah yang disampaikan oleh Ustaz Aslin tadi, bukan sahaja pengorbanan yang pertama, tetapi ialah pembunuhan yang pertama, jenayah yang pertama berlaku dalam sejarah umat manusia di atas muka bumi ini adalah bagaimana Qabil membunuh saudaranya sendiri iaitu Habil. Dan memang menarik kalau kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran tentang tajuk Habil dan Qabil ni, ibrah pengorbanan ini. Terima kasihlah pada semua yang dapat mengikuti secara live pada malam ini. Terima kasih Nurliah Kadir, dia kata Assalamualaikum, tajuk yang sesuai masa kini, pengorbanan. Ya, terima kasih daripada semua yang dapat mengikuti live malam ini, FB page Jawi. Terima kasih ada daripada Singapura, ada daripada Indonesia. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Minta tolong share lagi ya kawan-kawan semua. Kita baru je start ni, baru satu soalan Ustaz Aslin ya. Kita akan bersama dengan lepas ni Ustaz Abdullah Khairi. Saya nak minta Ustaz lah share sikit lah pasal kisah pengorbanan ini, sebab ada pengorbanan yang ada dua pengorbanan, itu Habil dan Qabil. Tetapi pengorbanan yang diterima seperti cerita Ustaz Aslin tadi disebut juga dalam Al-Quran, iaitu korban yang dilaksanakan oleh Habil. Tetapi korban Qabil itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah sebabnya ataupun syarat-syaratnya korban yang dilaksanakan oleh Habil ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi korban yang dilakukan oleh Qabil ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab apa saya tanya soalan ini? Supaya macam Ustaz Aslin sebut tadi, bukan Allah Taala tak menilai korban, daging, darah, tapi yang Allah Taala menilai itu ialah tentang hati kita, iman kita, takwa kita kepada Allah. Macam mana Ustaz lah boleh kongsikan dalam realiti kehidupan kita pada masa kini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah khairil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya kasih Ustaz Zack, Ustaz Aslin, Datuk Muhammad Ajib. Ada tengok ah? Ada. Tuan-tuan, ada. Dia tak beza tu. Tuan-tuan, para penonton yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada huraian mukadimah Ustaz Aslin tadi, kan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Surah An-Nisa ayat pertama kan, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah kerana kamu dijadikan daripada satu. Kita tengok dalam tafsir dikatakan satu itu daripada Nabi Adam alaihissalam. Daripada Adam akan dijadikan akan isterinya. Isterinya siapa? Siti Hawa. Hawa tu siapa? Isteri kepada Ustaz Aslin. Kak Hawa. Bukan. Isteri kepada Nabi Adam alaihissalam. Daripada Nabi Adam dan Siti Hawa, maka dilahirkan anak mereka dengan banyaknya. Maka disebut itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim di antara kamu, sesungguhnya Allah bagi kamu itu sangat hampir. Cuba tengok, Allah jadikan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah jadikan pasangannya Hawa, kemudian jadikan anak.
Maksud dia kelahiran yang pertama daripada Nabi Adam ini ialah Qabil dulu. Qabil ialah abang kepada Habil. Kalau kita tengok dalam buku Bible, dia sebut Habil, tapi Qabil dia sebut Kain. Dia tak sebut Qabil. Dan peristiwa yang Ustaz Asin sebut tadi, dia tak sebut di dalam Quran siapakah isteri kepada Qabil. Kita ambil contohnya cerita Israiliyat lah. Betul. Macam Ustaz Asin kata, Qabil isteri dia nama Ikrimah. Kan? Habil ada disebut Labuda dan sebagainya. Itu memanglah itu di antara cerita Israiliyat lah kan. Cerita yang kita boleh ambil sebagai panduan kita. Lalu macam mana? Maka syariat Dah pandai ada kupas Israiliyat lah ni. Kemudian macam mana syariat Nabi Adam, anak tu kena cross kahwin. Habil, kalau kita tengok daripada cerita, Habil ni dia sifat dia lebih kepada insaniah, sifat penyayang, sifat penyabar. Maka Nabi Adam bagi kepada orang yang mastatut ikut kemampuan dia. Tengok, Habil diberi sebagai penternak. Nak jaga kambing bukan senang. Sebab tu para Nabi, kebanyakan mereka ni menjadi penternak binatang. Sebab sabar nak jaga kambing binatang ni bukan senang. Allah, saya jaga kuda 5 ekor pun ya Allah pening. Baru ni depa bagi Pakcik ada kuda. Kuda yang 4 ekor tu kuda padi senang jaga. Bagi kuda hak lumba tu yang tu mahal 16,000 ke 18,000 depa bagi free. Rupanya makan dia susah. Akhirnya budak-budak bagi makan apa pucuk itulah kelapa sawit kan. Mati kuda tu tak sempat dah sembelih. Kena sabar sungguh. Patut pergi kuda mahal Ustaz. Sebab tu pergi kuda mahal. Tapi tunjukkan bahawa Habil ni kan, Nabi Adam bagi dia jadi sebagai penternak, bukan? Kesabaran dia dengan simpat dia yang penyayang. Tapi Qabil ni dia agak orang utara kata pongoh. Jenis tak ada sabar. Jadi senang bagi dia jadi petani senang kan. Pergi tanam-tanam biar lepas tu buah racun tak buah racun letak. Yang penting dapat kutip ketam ataupun itu paling mudah. Tiba-tiba apabila dah dewasa anak Nabi Adam ini ada nafsu, maka diperjodohkan. Cuba bayang macam Ustaz Asli kata. Kan? Ikrimah yang cantik, manis, molek ni nak kahwin dengan Habil. Yang Labuda atau Labuza ni dengan Habil. Sebab tu kita ni, Nabi SAW sebut dah. Apabila kita nak pilih pasangan, kita cari apa? 4 kan. Pertama, cantik. Cantik ni subjektif, Ustaz. Cantik ni subjektif. Bagi saya cantik macam Ustaz Allah ni macam mana? Saya nak cantik macam Mama. Hidung mau mancung. Hidung mau mancung Mama. Tu. Ustaz Asli dia Jawa. Dia cantik dia macam tu. Ustaz Zakaria pula tak tahu dia orang Melayu ke macam mana. Cantik ni siap. Cantik ni subjektif. Sebab tu ada orang dah berebut pasal nak cantik. Sebenarnya cantik ni sama aja, senang aja. Kan? Tutup lampu aja, sama. Kan? Tutup lampu kira sama kan. Tapi orang nak cantik. Yang kedua nak apa? Untuk 18 tahun sahaja forum ini. Apa? Forum ini untuk 18 tahun ke atas sahaja. Yang kedua nak apa? Nak harta. Yang ketiga apa? Nak keturunan hebat-hebat. Tetapi Nabi kata apa? Faz bizatil jaid. Maksud dia pilihlah agama. Taribat tiada. Yang ni yang paling sesuai. Pilih agama. Tetapi bila dia pilih cantik, benda ni subjektif. Bila subjektif, cuba bayang tengok. Berebut kerana apa? Kerana nak memuaskan hawa nafsu. Dunia ni macam tu lah. Kita nak hebat kenapa? Nak memuaskan hawa nafsu kita. Kita nak duduk di atas kenapa? Kerana hawa nafsu kita. Kita nak supaya letakkan pangkat orang puji kita. Kenapa? Kerana hawa nafsu aja. Sebab itulah tengok. Hebatnya peristiwa ni berlaku menjadi aktibar kepada kita sampai sekarang. Peristiwa Nabi Adam ni, Qabil dan Habil ni, saya pernah pergi Ustaz. Masa sebelum Syria bergaduh. Sempat lagi lah pergi. Tahun tak silap saya 2008 kot. 2008. Pergi di Syria. Kami singgah di Syria. Kemudian lepas singgah Syria barulah pergi Mekah. Masa tu naik jabal tu. Jabal tempat diterimanya korban Habil dan Qabil tu. Sebelah bukit tu ialah istana tu lah. Istana sekarang ni raja presiden Syria Hafiz al-Assad. Dulu Hafiz al-Assad, sekarang ni anak dia tu kan Bashir al-Assad. Bashir al-Assad. Bashir. Istana dia cantik, memang tinggi semua, tapi tinggi lagi bukit yang
di mana korban Habil dan Qabil tu diterima. Mau atas bukit kami naik dengan bas tu lah. Naik atas. Jadi Arab tu bagi tahu ni tempat di mana Qabil dan Habil buat korban diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kalau tengok daripada pengorbanan ni kan, kenapa Habil ni dia berikan binatang yang paling gemuk, paling elok, paling cantik. Sebab dia tahu bahawa apa yang diberi ni bukan macam Ustaz sini kata untuk bapak dia, bukan untuk Nabi Adam alaihissalam. Tetapi pengorbanan ni yang nak bagi ni untuk apa? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya nak ambil quote baliklah. Kita ni untuk Allah kadang-kadang kita bagi pi masjid pun RM5 Ustaz. Itu yang saya sedih. Kadang-kadang nak derma hak mana hak paling kurang. Kalau ada RM10 asayik tu bagi. Kan? Hak tu lah. Kita untuk Allah ni kita anggap benda yang alah buat kadang cukup boleh lepas sudah. Sebab ada orang main jumpa masa boleh buat korban lah. Masa tu paksi sekolah saya buat korban 8 ekor. Harga dia satu kepala 800. Kita ambil lembu yang elok sekali lah 800. Depa kata ustaz mahal nak mampus. Tu nak mampus tu geram tu. Mahal 800. Masa tu 630 ya. Paling mahal pun 650. Saya ambil 800. Lembu ni 6,000 ni yang ada orang panggil goh belakang kan. Mahal depa kata kita macam-macam. Kenapa? Kerana nak paling murah, nak bagi lepas lah. Ada yang main, ustaz ni anak saya ni, saya nak masuk sekali yang kekah ni. Ustaz ada hak paling murah sikit tak? Murah. Saya kata murah macam mana? Yang agak-agak boleh lepas lah kekah ni. Tengok, untuk Allah dan Rasul, kita hanya nak bagi lepas batuk di tangga lah. Itulah. Tapi bagi Habil, dia nak yang terbaik. Pengorbanan yang terbaik. Sebab apa? Sebab Allah sebut dalam Quran kan. Lan, tengok. Quran ni bila digunakan lan, dia akan menasab fi'il mudhari'. Lan tarda. Sebab apa? Tidak sama sekali. Lan yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tengok. Dia menasabkan fi'il mudhari'. Kalau kita lan tarda ankal yahud. Nampak? Tidak sekali tidak. Maksud dia tidak akan diterima oleh Allah. Akan daging, akan darah. Korban yang kita buat. Tapi apa? Kecuali takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan bahawa Habil buat ni kerana Allah. Bila kerana Allah, sebab tu bila ada orang dia sembahyang macam Ustaz kali kata kerana Allah, maka sembahyang itu akan menjauhkan dia daripada perbuatan keji dan mungkar. Ada orang sembahyang semata-mata sembahyang aja. Tengok Allahu Akbar sembahyang. Tapi rokok isap juga Ustaz. Habis-habis. Kita dia keluar kan. Tok imam duduk tepi masjid, kedarah rokok aku kok geram tu. Ngopo penampak. Kan? Kita sedih kan sebab benda tu ulama dah fatwa dah kata haram, tapi kita kena pertimbanglah benda ni ada khilaf ulama. Tu dia buat pendapat itu. Sebab apa dia nak bagi boleh hisap? Ada orang tuan-tuan dia semayang tak tinggal, tapi ya Allah hutang tak mau bayar juga. Jadi hutang tak mau bayar juga. Insya-Allah. Sebab apa? Dia buat satu bukan kerana Allah. Bila bukan kerana Allah, dia jadi masuk simpat hawa nafsu dia dalam diri dia. Sebab tu kalau kita tengok peristiwa ni cukup hebat. Pengorbanan Habil ni sehingga disebut Ustaz Aslin. Kibas itu digantikan zaman Nabi Ismail AS. Cuba bayang, daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Ibrahim ni hampir dekat 3,000 tahun. 3,000 tahun tu. Tapi oleh kerana hebat pengorbanan ni Allah ganti pada zaman Nabi Ibrahim AS. Sebab tu tuan-tuan, kita buat sesuatu kalau ikhlas kerana Allah. Cuba tuan-tuan tengok. Kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Sampai sekarang boleh dibaca lagi. Sampai 100 tahun, 700 tahun. Orang duk baca lagi kitab tu. Kerana apa? Mereka menulis dengan keikhlasan. Sebab tu kalau kita buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan berterusan sampai akhir zaman. Saya tengoklah pondok saya, pondok Madrasah Khairiah yang diasaskan oleh Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin. Pondok tu sampai sekarang duk ada lagi. Walaupun pondok-pondok yang lain ni banyak mati habislah. Satu lagi pondok di Gua Perahu. Dekat Gua Perahu tu ada satu pondok penanti orang panggil. Allahu Akbar. Pondok tu masih hidup kerana apa? Dibina dengan keikhlasan kepada Allah. Sebab tu apa yang kita buat kalau kerana Allah, insya-Allah lah orang tak puji pun tak apa, tapi Allah pandang. Orang keji kita, tapi insya-Allah Allah pandang. Itulah sedikit penambahan daripada pengorbanan Habil dan Qabil ni. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz lah. Itu satu peringatan yang sangat baik pada kita yang melaksanakan ibadah korban ini. Kadang-kadang itulah sifat ikhlas tu kadang-kadang payahlah Ustaz ya. Nak bagi ikhlas ni kadang-kadang kita masuk ni kadang kita nak
Yalah, pasal tradisi kita setiap tahun kita buat, maka kita pun kena buat lah. Jadi kita kata pengorbanan pasal kerana Allah Ta'ala tuntut dan sebagainya. Bila kita buat sesuatu benda tu yang tidak ikhlas, maka ada salah sikit, ada silap sikit dalam pengorbanan ini, maka kita pun cari isu lah, cari pasal lah. Kata orang ni AJK surau tak pandai urus, ni semelih tak sedap, semelih daging liat dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita masuk ibadah korban ini, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan keikhlasan kita itu. Penilaian itu adalah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang penting kita jaga hati kita. Bila pengorbanan ini bukan soal sahaja kita nak menyembelih haiwan ternakan, tetapi ialah kita nak menyembelih, maksudnya hawa nafsu kita sendiri. Supaya nafsu kita itu dapat kita kontrol. Tapi kalau semakin banyak kita buat pengorbanan, tapi semakin banyak kita mencipta fitnah, mencipta permusuhan, mencipta perkara-perkara yang boleh merosakkan hubungan dalam kekeluargaan, kemasyarakatan, itu sebenarnya belum mencapai hakikat sebenar keikhlasan dalam melaksanakan ibadah korban. Itulah sedikit sebanyak yang dapat saya ulaslah apa yang diperkatakan oleh Ustaz lah Khairi sebentar tadi. Kita masuk ke pusingan yang kedua. Alhamdulillah, malam ini ramai juga yang menonton secara live ini. 800 lebih saya tengok ni, tapi saya target kita dapat 1000 malam ini, kan. Jadi minta bantu lagi rakan-rakan kita, tolong share lagi yang belum share tu, supaya ramai yang dapat mengikuti ibrah pengajaran daripada Habil dan Qabil ini. Pengorbanan lah, sebab Perdana Menteri pun kata kita umat rakyat di negara kita ni juga melakukan pengorbanan apabila terpaksa melalui pematuhan SOP, melalui ujian-ujian pandemik yang sedang melanda negara kita pada ini, adalah merupakan juga satu pengorbanan. Nak berjaya dalam pengorbanan pandemik ini, Ustaz lah sebut tadi, kena ada keyakinan yang kuat, kena ada keikhlasan yang sebenar, bukan main-main reka-reka patuh pada SOP dan sebagainya. Tapi di luar sana kita langgar juga SOP sebab polis tak nampak, orang tak tahu dan sebagainya. Ustaz Aslin, kalau kita dah faham lah tadi pengorbanan Habil dan Qabil itu, akhirnya berlaku pembunuhan apabila saudaranya si Qabil membunuh Habil ini. Punca yang sebenarnya adalah berbalik kepada perebutan wanita yang akan menjadi isterinya. Itu je punca dia lah, punca dia, ibrah dia. Sebab itu saya teringatlah sahabat kita Datuk Badli Shah ada menceritakan bahawa manusia ini dia akan rasa senang apabila ada 3 ta. Tahta, harta dan juga wanita. Kan? Siapa yang ada tahta yang besar, yang banyak, maka itu menunjukkan dia mempunyai kekuasaan yang luas. Siapa yang ada harta yang banyak, yang ni menunjukkan dia mempunyai kekayaan yang banyak. Dan siapa yang ada wanita yang banyak juga, itu tanda dia keberanian melaksanakan ibadah korban. Jadi saya nak minta Ustaz Aslin, dalam tiga benda ni, tahta, harta, wanita, setakat mana dia menjadi ujian dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terikut-ikut hawa nafsu kita, sehingga menyebabkan perkara ini dapat mendorong kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Zakaria, Ustaz Abdullah Khairi, Datuk Damai kita, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Yalah, cantik tu kat 3 ta tu, ya. Wanita, tahta dan harta. Saya ingat kita yang duduk dalam ni pun sama juga kot, lebih kurang. Cuma pasal yang wanita tu kita dah jadi buta sikit, tak berani, takut. Tak banyak benda tu. Udahlah kau yang terawal dan tak akhir. Ya. Tapi kalau orang lain tu, negara Arab ke orang Afrika tu, memang depa siapa yang hebat ialah orang yang banyak isteri. Pengalaman Kak Awa ada tak tu sebelah tu? Apa Kak Awa dah tidur. Tidak. Patutlah. Yang kuat dah dengar.
Dia bangun balik. Sebab masa saya belajar di Pakistan dulu, bila kan kawan Afrika tahu lah yang kulit hitam semua kan. Tapi dia orang tu boleh kan semua depa ayah depa kahwin 4 orang, 3 orang, 4 orang, 3 orang. Satu kelas saja. Dia kata apa? Satu keaiban bagi seorang pemimpin yang hanya ada seorang. Oh pula. Jadi dia kata dia pelik kenapa kau ayah kau ada bapa seorang, ambil ni isteri seorang. Saya kata lain tempat, lain padang, lain belalang. Dia kata mafi belalang, mafi tempat dia ada. Dia kata ajib. Bukan Datuk Ajib Ajib. Jadi ajib. Wallah yang ajib. Dia kata wallah yang ajib. Dia kata hampa ni penakut. Kita terima je lah, diam. Kita tak kahwin lagi pun. Jadi nak bagi tahu memang kita tak nafikan. Dunia ni sampai dalam hadis Sahih Muslim sebut. Dunia ni ad-dunya mata. Dunia ni tempat hiburan. Nabi pun sebut dah. Sebab tu kenapa perempuan ni perlu dalam hidup. Kan? Ad-dunya mata wa khairu mata'in al-mar'atu salihah. Wanita juga. Maksud dia kalau dapat isteri macam isteri Firaun. Sampai Tuhan bina istana di sebelah Allah di syurga. Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, tolonglah bina satu istana, satu rumah di sisimu ya Allah dalam syurga. Sebab apa? Tuhan makbulkan. Sebab dia wanita solehah. Tapi suami ni memang jalam lah, jembalang. Suami ni Firaun. Kan? Jadi dalam bab ini, adakah tak perlu wanita? Memang betul perlu. Tetapi sejauh manakah keikhlasan kita dalam rumah tangga kita? Lepas bila Nabi sebut ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia tempat hiburan, tempat permainan, tempat itu ni. Baik hiburan dunia adalah bila kamu dapat perempuan yang salihah. Ini contoh dia gitu. So kalau dapat wanita yang tak salihah memang pening lah. Ini contoh dia. Jadi nak bagi tahu penting wanita dalam kehidupan manusia. Orang putih pun kata there is no, apa maksud dia nak cakap pula. Every behind successful man there is a woman. Semua mereka tengok perempuan. Cuma orang barat menterjemahkan tentang masalah kemaksiatan, kemungkaran. Kita sering kena build up benda tersebut. Kita ni kena menjadikan contoh kepada orang. Ini ada isteri seorang berserabut orang perut. Orang tengok pun ya Allah macam Dracula, petang Pontianak, malam langsui. Ini bini. Seorang bini. Lepas tu dia kata, aku payah aku nak kahwin lain. Hak bini pertama ada pun banyak masalah, hak nak cari perempuan lain buat masalah lagi. Ini contoh dia. Sebab tu kalau mana-mana orang nak tengok, nak bakal suami, tengok orang macam Salah, Ustaz Zakaria yang tenang saja. Kan? Sebab ada kes mahkamah, kawan tu bagi jawapan, perempuan tu bagi jawapan, so bakar madu dah sekali. Jadi dia kata, hakim tanya, kenapa awak nakkan sekian? Sebab saya melihat akan kebahagiaan Fulan bin Fulan. Saya tengok seronok, jadi saya pun tak fikirlah. Yang penting saya nak akan kebahagiaan saja. Saya tengok muka dia ni memang tenang saya. Jadi hakim tak kata apa. Hakim kata kenapalah kau tak tengok aku. Kan? Itulah dia gitu. Maksud dia hakim pun terpegun dengan jawapan. Kenapa kebahagiaan tadi ni? Itu antara dia. Jadi wanita yang kita sebut tadi ialah bila lihat kepada nafsu. Yang Ustaz sebut tadi ni. Dalam hadis-hadis sebut tentang wanita tu dinikahi dengan 4 benda. Cantik, harta, keturunan dan juga agama. Nabi pilih yang ada agama. Sebab nakkan bahagia. Bahagia tak boleh beli dengan harta. Bahagia tak boleh beli dengan kecantikan. Yang Ustaz sebut tadi, Ustaz sebut subjektif tadi ni. Bahagia tidak boleh beli dengan keturunan. Bahagia boleh diambil dengan agama. Ini contoh dia. Kau tengok kadang-kadang muka isteri tak terang mana pun. Tetapi Masya Allah penyayang, lembut. Tak pernah kat suara tinggi dengan suami dia semua. Kalau cantik, masalah juga. Alah kalau abang ni beramai orang minat dia lagi walaupun anak 19. Tu dia. Anak 19 orang. Kalah jebon beranak. Kan? Asal kita dah dekat gitu. Nak beritahu pada kita bahawasanya dalam bab ini bagaimana sejauh mana keikhlas. Sebab tu dalam rumah tangga kita pun Nabi asyraful ibadah al-ikhlas. Semula-mula ibadat sebab kahwin itu ibadat. Ini contoh dia.
Kalau kahwin tak ibadat Ustaz Zakaria. Nah jadilah kahwin bergaduh, kali tak ada setahun bergaduh, tak ada bergaduh semedang, bergaduh semua. Ini masalah kita tadi ni. Sebab kita tidak nampak satu tanggungjawab. Macam korban lah Ustaz apa nama Ustaz Zakaria. Berapa ramai orang nak korban? Duit ada. Duit ada. Tapi usaha tu nak melaksanakan tanggungjawab dan hak dia sebagai seorang hamba untuk Allah, dia tak nampak. Tapi tu nafsu salah tu buat tadi dah. Pokok boleh hisap sehari sekotak. RM20. Kata 2 hari sekotak. Kata 15 kali beli, duit ada berapa dah? Katalah bodoh-bodoh pun, dah lah 300 setengah dah. Kalau kali dengan setahun, nanya mana dah? Ekor lembu dah. Tapi pasal apa? Pasal jiwa dia, nafsu dia. Sebab tu dia cari lembu kurui. Lembu dia kena tengok, ya Allah, boleh daripada atas boleh cekak dengan jari kita lah, punya kurui. Tu terus hidup. Terus mati, Allah. Ya. Kira tak payah perubah, tolak itu jatuh lah. Dah 9 sambil berdiri lah. Ingat cedin kawan tu. Jadi kita dah buat lebih kurang. Sebab tu, ramai orang kita masih lagi cari alasan tidak berkorban. Ini masalah kita. Dia tak nampak yang Nabi kata no different between al-adha dengan hari lain. Melainkan ihraqid dam atau hiraqatid dam. Dalam Ibnu Majah kata ihraq. Dalam Tirmidzi kata hiraqatid dam. Tidak ada beza. Yang amalan paling mula ialah menyembelih binatang korban. You ada duit, you tak buat. Ini golongan-golongan, kata golongan-golongan kabil yang ada di kalangan kita pada hari ini. Ini nampak tak? Sebab pengorbanan. Patut seorang-seorang bila dah ayah pandai tak apalah ayah. Kalau ayah nak ambil adik kembar saya kahwin dengan Habib, saya terima ayah. Tak boleh. Sebab apa? Hidup manusia ni dia penting diri sendiri. Rotek boleh bayar, insurans boleh bayar, duit bulanan kata boleh bayar, rumah boleh bayar. Tapi untuk Allah, pengorbanan dia tak ada. Sebab apa? Ini masalah pada kita hari ini. Saya harap akan datang kalau maklum, maklang, makcik Kiah bukan makcik Kiah yang disukai oleh PM kita, tidak. Makcik Kiah lain. Makcik Kiah Kuat Diang belah jeniang. Kan? Kalau makcik Kiah jeniang, makcik Kiah Kuat Diang boleh main kutu. Orang sini panggil kutu. Kita belah sana Kedah panggil kut. Kan? Main kutu babi. Kutu ni, kut ni. Kalau boleh main sebulan RM50. Contoh dia. Chat pula kongsi. Adalah 15 orang, 14 orang. Contoh dia. Dapat beratus dah. Tapi kenapa tak share kutu main untuk korban binatang? Dah boleh 2 ekor dah. 14 orang. Ini contoh dia. Inilah kita nak nampak hari ni. Bila kata harta tadi ni, harta tadi sebenarnya boleh menghilangkan dari sudut amal-amal kita yang sebenarnya. Ustaz Aslin. Ya. Tu, Datuk Haji kata Alhamdulillah 1K lah, share. Alhamdulillah. Tunggu dia share lagi. Share cepat. Nanti salah nak menyanyi lagu Distan cepat. Itu antara dia. Yang kedua, yang ketiganya adalah yang harta tadi. Sebab harta lah Ustaz apa nama Ustaz Zakaria sebagainya. Hari ini sebab tu Nabi bila sebut, Nabi ada hadis-hadis sahih Bukhari dan Nabi kata, Nabi sumpah dengan nama Allah. Fa wallahi. Nabi sebut ni, fa wallahi mal fakhra akhsha alaikum. Demi Allah aku sikit pun tak risau apa susah. Walakinni akhsha alaikum an tabsuta ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Yang aku paling takut ialah bila hampa ni dibentangkan dengan kekayaan, hampa berebut macam mana orang dulu berebut. Hampa berbunuh bagaimana orang dulu berbunuh. Tu Nabi risau. Betul. Kita dengki dengan kawan-kawan nak pangkat harta banyak. Tiba-tiba aku lama dah kerja dengan Ustaz Zaid jadi ketua komunikasi. Aku jadi ketua komunikasi. Kan? Ada. Aku pun tak tahu lah Geno dia buat macam mana baik yang ketua pengarah nak pakai kipas lulai nak pakai aku ni. Buat jadi nak tanpa pun dia jadi peon je. Nampak tak? Mak peon lah. Maksudnya tak tahu lah buatnya. Lalah apa? Dia santaunya Ustaz sekarang na'udzubillah min zalik. Ini berlaku. Betul. Tengok kawan dia dapat anugerah perkhidmatan cemerlang. Siapa? Muka Zain. Arang gedah muka dia tak ada keling. Kan?
Mu tunggulah kopi kau perlu buat merubah aku jumpa tak cem buatmu. Oh. Nampak tak? Pasal harta lah berbunuh. Nabi sebut dah lama dah. 1,400 years ago, you know. Ini masalah. Pasal harta. Tengok Datuk Ajib naik pangkat. Waduh, Datuk Ajib. Macam mana? Orang lain ramai lagi yang senior. Macam mana dia boleh naik? Nampak tak? Congratulations pun bukan betul pun. No sincerely. Tak ada keikhlasan pun. Allah, Ustaz Azim cakap orang putih baru nampak macam teradik. Terus dapat 1.1K tau. Ya takbir. Pasal dia cakap orang putih tu. 1.1. Tak, pasal penonton malam ni Singapura ada, Kemboja ada, Thailand ada. Dia kuat cakap Melayu sepatutnya anak memahami tentang audien macam salah. So you have to continue. Speak English. Okay. Please continue. Please continue. What I want to say now is nak bagi tahu bahawasanya dalam bab-bab ini, inilah penyebab kepada kita bergaduh. Dia semangat esok parlimen nak buka tu Ustaz lah. Ya, betul. Tapi saya kena kuarantin, tak boleh pergi. Saya selaku presiden tidak dapat pergi besok sebab kuarantin sendiri ya kan. Ya Muhammad, tarik balik Muhammad. Tarik balik ya Muhammad, tarik balik. Tarik balik. Minta maaf, tarik balik. Ini nak beritahu dalam bab ni, Allahu Akbar. Minta maaf cakap lah Ustaz Zek. Kita adik-beradik bukan lebih harta, adik-beradik dengki. Betul. Burung lah. Sama kita baik dengan pak. Kadang-kadang dia pekecam mak ayah kita. Alah, mak tak apalah, mentang-mentang lah abang tu duduk bagi duit kat mak. Itulah intan jantung, intan manis lah pun mak. Dia boleh sindiak mak kita. Bukan mak saya ni, contoh nak bagi kita ni. Dah adik-beradik. Lepas tu kita orang yang ada harta banyak ni, lepas tu Nabi kata, ibda' biman ta'ulu. Hampa nak derma sedekah, hampa bagilah anak beranak hampa kaya dulu. Bagi dia pepuas dapat. Ni kadang-kadang kita kaya-raya, anak ni Allah duduk. Mak duduk rumah yang susah. Tapi anak kaya. Ni contoh dia. Kaya-raya lah memang mati million tapi dia buat susah. Itu tak betul. Sebab apa boleh menyebabkan dengki bertambah. Lepas tu kita cuba padam dengan kebaikan kita. Kan sebutlah iringilah apa nama ni benda-benda yang kita benda-benda hak tak betul ni. Kita buat benda baik. We can buy our parents buys our wealth. Money. Yeah, betul. Adakah salah Ustaz? Saya ni bagi duit masih nak ambil hati mak. Tak salah. Itu yang paling baik. Baik dia very good character, you know. Ini paling-paling kena ada. Tapi kalau hang kedekut, sampai mak nak tumpang tak boleh. Naik kereta kita suruh ketuk kaki dia. Mak lah. Ketuk kaki dia alung. Habuk penuh. Mak pun kelepiak lah. Buka tingkat kurang hajak menatang punya anak. Allah. Lepas tak faham kelepiak tu. Ambil kasut pegang tangan mak ni. Ketuk. Aduh. Kasiap. Hang beli kereta sampai 300-400 ribu JLC. Apa nama besar harga dia. Mak hang nak naik. Mak hang nak naik kereta. Hang suruh kelepiak. Sedangkan pergi ke kawan bayar RM10 je bang. Allah. Kelepiak tu apa dia? Mereka tanya. Kelepiak is not kelepiak. You don't wrong thinking. Kelepiak is what is kelepiak? What kelepiak? Kelepiak. I don't know what's meaning kelepiak. Jadi kelepiak ni mana dia ketuk. 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 Buang sampah kelepiak. Buang sampah. So bayangkan kereta dia beli around 400,000 ringgit Malaysia. But bila mak naik sampai lepas tu, harta kita jadi sombong dengan orang. Allah Akbar. Tapi Nabi tegur Hakim bin Hizam dalam hadis Bukhari. Nabi tegur Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ni sahabat Muslim lepas Fatu Mekah dan dia satunya orang yang beranak dilahir oleh mak dalam Kaabah. Apa kata Nabi? Wahai Hakim, dia kata, fa inna hadzal mal hulwun khadirah. Benda harta ni dia jadi benda seronok kalau makan sedap, kalau tengok sedap mandang. Tapi dia kata, Nabi sebut apa dekat Hakim bin Hizam, jelas hadis ni. Tapi kata faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi. Barang sesiapa yang dapat harta tadi, makin banyak harta makin rendah diri,
maka bermakna hartanya diberkati. Wa man akhadahu bi isyrafi nafsin, barang siapa dapat harta nak dibangga-banggakan, nak dimulia-muliakan, lam yubarik lahu fihi, pasti harta tu tidak diberkati pada dia. Allahu Akbar. Macam satu ke isu, orang nak tanya kadang, Ustaz kata daging busuk Ustaz. Ada isu juga. Tak tahu dalam jawi ada ke tidak. Ada kes belah dulu kata lama lah. Kes daging buat busuk. Siapa orang tak boleh makan. Bila sesembelih tu tak ada masuk frozen. Dulu mana ada frozen macam kita law ni Zakaria. Law ni senang. Jadi rupa-rupa cek. Daging korban dia, duit dia tak apa elok. Sampai macam tu. Masuk dia, tak tahu lah duit apa, nombor ekor, duit apa. Mana kita tak tahu. Tapi orang kata kenapa bila tengok, oh dia ni macam ni. Masa dia mengaku dia ada wali kita, dia tu lembu curi ke apa kena, wallahualam. Sampai peringkat macam tu. Sampai Allah busukkan korban dia tu, macam mana Habil tadi kan. Lepas tu kita dalam isu-isu macam ni, memang tak nikah tu hal. Tapi kan fikir, ya Allah kenapa aku jadi macam ni. Muhasabah diri lah. Yang penting korban tu sah, tapi lepas nak tak boleh makan. Ada kat kes macam tu, berlaku macam tu. Masa kami di Kuala Selangor, saya jadi imam lebih kurang 8 tahun pun ada kes macam tu juga. Bila daging dah berbau, busuk dan sebagainya. Ana ingat sangat Zai. Ni pengalaman Ana dekat Mesir. Ana pergi sana dengan Sri Ana dengan seorang VIP di Malaysia ni. Dengan bodyguard dia semua. Ana gini. Sepupu Ana, dia kata balik nak tak daging unta. Ini apa kelas tak? Lepas tu daging unta boleh tapi sempat tak apa. Kita buat balik biasa je sampai sana pun okey lagi. Daging tu elok lagi, daging unta tahan lama, bukan daging hak lama yang baru sebenarnya. Okey mai. Masuk ke airport. Ni tu terang saya cakap. Masuk ke airport. Immigration tahan. Oh, Yusuf mamnu'. Dia kata tak boleh masuk. Sahabat saya mengaji Mesir lama. Dia kata nak duit lah tu Syekh kata dia. Ada hulu kat dia 20 apa nama jenis tu. Selesai masalah. Ana tak mau lah ada hulu-hulu, takut nanti dia tangkap Ana pula. Apa kan? Disebabkan daging tu tak ada 2 kilo saja. Seorang nak balik. Lelah kali dia apa nama ni, dia bagi duit. Kawan Ana ni ambil duit, nah bagi dia 20 riyal. 20 jenis apa nama yang Mesir tu. Bagi 20 duit lah 20 Mesir tu bagi. Anda tahu. Okey lah tak apa. Dia kata khalas. MC dia kata dia. Okey jalan. Halal. Sebelum bagi duit jadi haram. Masuk je duit. Jadi memang kalau ikut antara bahasa kita tak boleh kuarantin daging, tak boleh masuk mana-mana. Itu pengalaman kita. Anda tak boleh masuk daging lembu India bawa balik 1 kilo lalu tak boleh. Dia kena pergi ke Makis. MAQIS tadi ni. Anda tak boleh dengan Ustaz Zaid salah. Anak tak boleh makan langsung daging tiba jadi macam jadi busuk. Ya Allah, mungkin cara keluar daging ni mungkin tak betul. Ini anak blame myself. Saya cakap diri saya sendiri. Walaupun saya tak bagi dia tu kawan yang bagi, oh halal buat balik tak boleh makan. Dia jadi berbuih, jadi busuk. Kena buang lah. Boleh buat apa? Anak begitu. Benda-benda macam ni memang, yalah, walaupun saya tak bagi, tapi tu saya punya. Walaupun orang yang tu nak bagi duit dekat immigration bagi rasuah dia. 20 riyal. Oh bawah tu. Nah. Khalas. Yalah ruh. Ruh. Halal. Jenis halal tu pun. Okey, gelak balik Ustaz. Sampai ke airport, buka-buka tengok dia jadi lebam hitam. Tengok bau busuk dah. Saya kata memang nampak sangat daging ni Allah tak bagi kita makan. Orang musafir mustajab kan, kita minta halal semua memang takut syubhat makan daging yang kita bayar patut memang kudun tak lepas. Tapi kita buat balik gagah daging fresh, bukan daging kering macam daging hati unta tu. Itu contoh dia. Dan yang tak akan ringkasnya dengan masa kita ada ni, bila sebut takhta, ini biasa Ustaz. Sebab dengan takhta boleh dapat harta banyak. Itu je. Dengan takhta mudah dapat harta, mudah dapat wanita. Dia kabur semua. Itu dia kabur semua. Dengan harta juga boleh beli wanita. Wanita pula boleh dapatkan takhta dan harta dengan menggoda orang lelaki. Itu standard. Benar dia ada relate. Dia suka dia memang ada hubung kait. Tapi kalau ada takhta, harta boleh buat, wanita boleh ada dan sebagainya. Macam mana kita lihat daripada hari ini berlaku. Bukan negara kita, mungkin negara-negara luar. Bila dia ada kuasa, maka kita tak nampak. Kuasa ni sebenarnya, tambah orang Islam kena ingat. Bagi mereka yang peringkat sampai
gila harta, gila kuasa, gila pangkat, kita kena ingat Nabi beri peringatan kat Muaz bin Jabal, waihaka ya Muaz, celaka Muaz, sebab Muaz pernah minta jawatan gubernur di Syam, jarah dia. Dan seorang sahabat Nabi pernah minta tapi jawatan kepada Nabi. Apa dia kata? Anda tak ingat nama, subhanallah, dia janji kat gubernur. Tapi dia kata, wahai sahabat, engkau hanya layak berdamping dengan aku, engkau tak layak jadi pemimpin gubernur. Sampai macam tu. Nampak? Sebab takut bila sesiapa la tas'al anil imarah, jangan minta jadi kepala. Tapi pada hari kenapa? Sebab takut tak mampu nak tanggung amanah yang Allah bagi kat kita. Dan orang-orang yang macam ni kadang-kadang peringkat sampai peringkat kata Nabi, kalau dia mati dalam keadaan dia diberi amanah untuk memimpin rakyat dia dan dia tipu, hidup mati dalam keadaan menipu rakyat, dia tidak lam yajid urfal jannati yaumil qiyamah. Dia tak boleh bau. Tapi kalau orang yang nampak macam ni, dia tak berani Ustaz Zakaria, Ustaz Allah. Ini berat. Kalau orang pilih kita, alhamdulillah. Jangan duk pergi hammer, tunjuk muka, menyebuah kemas mangkuk. Pilihlah aku. Pilihlah aku, tak payah. Tak payah haramkan ada niat nak jadi pemimpin. Melainkan kita diminta menjadi pemimpin. Ini contoh dia. Tak payah duk nak pergi niat, nak huluk muka kita panjang macam zirapah tu. Aku syarat pergi begini. Aku tak kenal aku. Aku nak jadi wali pergi. Jangan bang, jangan. Bohong je, tak boleh buat kerja. Saya ulang balik, bohong aja. Sebab tu dalam bab ni kerana masalah kuasa lah. Ya, dalam orang kata apa? Ambitious dengan dunia lah yang menyebabkan kita berbunuh sama sendiri. Kita berbunuh sama sendiri. Disebabkan harta lah. Ambitious kita kepada harta. Over sangat dengan cinta harta. Kita boleh bunuh-membunuh. Disebabkan wanita lah. Ambitious dengan wanita yang cantik dan sebagainya. Contoh dia sanggup tinggalkan apa yang Allah berikan amanah kepada kita yang ada ni. Kita tepikan. Masa sisa muka ni lah. Duduk nempel, duduk gosok baju kita serika dengan arang batu. Bila hang kaya raya, hang senang, hang lupa dia, hang cari tempat lain. Bukan salah. Tapi cara kita buat tak betul. Kerana meminggirkan apa yang ada. Dan kerana pangkat kuasa kadang-kadang. Ustaz Zaid dengan saya tak cakap apa. Tak bidarah lah. Sebab dia ni geng lain, saya ni geng lain. Ustaz Allah geng lain. Ustaz Allah geng oring, Ustaz Zaid geng biru, saya geng hijau. Contoh. Kan? Sampai peringkat macam kenapa? Kerana kedudukan. Apa yang ada pada tersebut? Ini na'udzubillah min zalik. Jadi insya-Allah harta, wanita, takhta ni kadang-kadang kita kena fikir balik sebab tu Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi syarri bagi penutup, iaitu antaranya ialah ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya, mana Allah sebut dalam Quran, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya isteri kamu, anak kamu, musuh bagi kamu. Harta kamu, anak kamu, isteri musuh kamu. Sebab ayat ni turun sebab dia ialah kepada golongan manusia yang mana dalam tafsiran sebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, mana Ibn Abbas kata ada golongan sahabat ni dia nak pergi jumpa Nabi nak masuk Islam. Ya. Kemudian dia Mekah, orang Mekah lah. Kemudian dia orang nak datang kat Nabi, anak-anak bini dia pemarah. Fa'aba azwajum wa uladuhum. Mak anak beranak depa, bini depa tak setuju ni wanita untuk jumpa Nabi. Depa kata apa? Habis kata kami hangpa tak tak mana? Hangpa pergi jumpa Muhammad nak buat apa? Apa hangpa dapat? Ni kami nak buang tak mana? Maka turunlah ayat, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hati-hati. Anak-anak, wanita, harta dan sebagainya, itu merupakan menyebabkan kita akan terjerumus ke arah yang tidak sepatutnya kita berada. Wallahu a'lam. Ustaz Zakaria, insya-Allah. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Ustaz Aslin. Alhamdulillah, begitulah ujian dalam kehidupan kita ini. Tahta, harta, wanita, kalau kita tidak ada persiapan keimanan, ketakwaan yang betul-betul mantap, yang betul-betul kukuh, kita akan terjerumus. Sebab itu ibadah korban yang disyariatkan dalam ajaran agama Islam kita itu adalah sebagai satu latihan, tarbiyah untuk mendidik hawa nafsu kita agar apa yang kita ada, harta yang kita ada, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, kita korbankan. Tahta yang kita miliki, kekuasaan yang kita miliki, kita gunakan demi untuk agama Islam dan sebagainya. Keluarga juga ke arah
membina sebuah keluarga yang baik. Terima kasihlah. Ramai di kalangan penonton-penonton kita ni, ramai wanita saya tengok yang menyaksikan live kita pada malam ini. Terima kasih pada golongan wanita. Peminat Salah tu. Salah lah banyaknya. Ustaz Asli. Termasuk juga orang tua ya, maklum-maklum. ada juga Puspanita di BKL, setiausaha terhormat Puspanita di BKL, Puan Zurida juga. Jadi terima kasih lah. Alhamdulillah. Baik, kita soalan terakhir lah untuk malam ini, Ustaz lah. Saya tertarik juga bila Ustaz Aslin sebutlah kita, kehidupan kita ni atas muka bumi ni, sifat Habil dan Qabil itu wujud dalam diri kita. Kan? Sifat marah, sifat dengki, sifat dendam, sifat nak cari gaduh, sifat nak cari kelemahan, kesalahan, kesilapan orang itu, kesilapan orang ini. Memanglah kalau kita cari memang akan jumpalah kesilapan, kelemahan itu. Jadi tanggungjawab kita ni untuk mendamaikan orang-orang yang bergaduh ni. Fa aslihu baina akhawaikum. Jadilah orang yang mendamaikan di antara dua pihak yang sedang bertelingkah lah. Jadi sehari dua ni panas jugalah isu pihak itu tuduh orang ni, pihak ini tuduh orang ni kan. Jadi kita tak maulah jadi macam Habil dan Qabil itu, saling tuduh menuduh apa semua, dendam kesumat. Akhirnya yang rugi persaudaraan terputus. Yang rugi akhirnya terbunuh, jiwa terkorban dan sebagainya. Jadi apa nasihat pesanan Ustaz akhir segi forum kita malam ini? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Zack, Ustaz Aslin. Kita ni, saya duk tengok kan, manusia ni kita ada 3 perkara. Pertama, kita suka tengok kepada perbezaan. Kita duk cari perbezaan, sedangkan kita banyak persamaan. Kita satu akidah yang sama, satu syahadat yang sama, kita satu khiblat yang sama, kita satu nabi yang sama, kita satu bahasa yang sama, kita makanan pun sama, kita bangsa yang sama, kita matlamat yang sama, semua nak masuk syurga Allah. Tapi kita duk cari perbezaan, pelik betul lah tuan-tuan. Sebab tu kalau nak cari perbezaan, saya dengan Ustaz Aslin banyak beza. Beza banyak mana? Janggut saya dengan janggut Ustaz Aslin tak sama. Mula kan? Kata kat tu. Kan? Saya tinggi sikit, dia rendah. Minta to speaker kalau pandangan tu melampau, minta yang berhormat tarik balik. Sila tarik balik yang berhormat. Sila tarik balik. Kita nak tengok perbezaan. Perbezaan. Okey, Ustaz Aslin, apa lagi? Dia hitam sikit, aku putih. Perbezaan. Cuba tengok persamaan. Ustaz Aslin menghadap khiblat yang sama. Ustaz Aslin dia bini seorang, sama. Sebab tu kalau kita tengok kan orang perempuan ni, bila mak mertua disebut apa? Mak mertua disebut mother-in-law. Betul tak Ustaz? Kalau anak perempuan, adik kita yang perempuan, belah perempuan lah, disebut apa? Sister-in-law. Orang tanya, isteri kita apa isteri? Isteri kita is the law. Kita banyak persamaan Ustaz. Lagi apa? Alhamdulillah, kita bahasa yang sama, makan pun lebih kurang sama, suka durian. Kita sama semua. Tapi kita cari perbezaan. Kerana apa cari perbezaan? Untuk nak bergaduh. Allah, pelik betul lah manusia ni. Macam itulah Habil dengan Qabil. Mereka datang daripada bapa yang sama, mak yang sama. Tapi kerana perbezaan untuk kecantikan boleh bergaduh sampai membunuh. Macam itulah bangsa kita Melayu ni. Duk cari perbezaan. Kan, benda yang sama. Kita matlamat sama, nak masuk syurga semua. Sebab tu ada di kalangan ustaz-ustaz duk hentam, saya tu aku tak suka. Kan, duk hentam orang hentam ni. Kecuali kalau kita bergaduh dalam benda yang fakta, tu okeylah. Ini benda yang nampak remeh, bergaduh. Sebab kita suka cari perbezaan. Yang kedua apa? Kita suka cari keaiban orang. Hak nampak kita ni tak nampak, duk kira hak nampak orang lah. Yang nu tak betul. Satu lagi Ustaz, saya duk nampak akhir-akhir zaman ni, Ustaz-ustaz ataupun orang yang hebat ni, yang jadi penasihat 25% ni yang korang ajak ni, batu api. Penasihat 25% ni. Saya duk nampak kan, dia tu okey. Macam Ustaz Aslin nampak okey, tu penasihat tu. Ustaz Aslin dia tak nak penasihat apa, ada kawan kami kita tahu Ustaz Zack. Kita duk penasihat dia. Penasihat ni okey, tak ada 25%. Ni hak penasihat 25% ni. Bila nampak hebat, bila ada orang kutuk sikit, ni penasihat ni kata apa?
Ustaz, jangan bagi muka Ustaz. Ni kita peluang Ustaz. Ustaz ada duit, kita saman. Tengok. Ni penasihat ni nak berlingkupkan kita ni. Penasihat 25% ni kata apa? Ustaz apa lama dah buat tak tahu. Ni kita buat sikit sesuatu, bagi dia tahu sikit. Ni. Penasihat 25% adalah pelingkup kita ni. Kita sekarang ni tengok. Duk cari keaiban orang. Kalau nak cari aib memang nampak lah kan. Nak cari aib Ustaz Abdullah Khairi berlama. Saya baru ni keluar dalam TV Ahli Jarah kan. Apa Labaik Allah. Mula-mula siri pertama tu kena hentam semua. Ustaz ni tak patut jadi host. Duk jerkah orang, duk menjerit. Kena hentam. Sampai slot yang kedua tu. Kira PP rakam tu kira nak tukar image lah. Tukar image Backmood lah. Buat macam slow. Macam kita dalam nasihat lah Ustaz. Kan? Tapi bagus kawan-kawan ni penasihat 25% ni. Ustaz Aslin dengan Ustaz Dr. Izzat. Hang kena kekalkan hang yang punya geng. Baru rentak kita boleh pergi. Kalau tidak tak boleh. Kan saya pun nak buat macam Ustaz Dr. Izzat juga nak bagi slow kan. Tapi tak boleh. Slot yang kedua tu yang view Ustaz dalam 3,000 lah. View malam tu jatuh pound. Lepas tu CEO kata, Ustaz kekalkan momentum terekah balik. Jadi saya pun terekah balik. Slot yang kedua. Naik balik 30,000. Lepas tu sampai 100,000 view. Menunjukkan bahawa kita nak berlakon apa. Benda tu benda memang realiti kita. Macam Ustaz Aslin. Dia kaki menyanyi. Nak macam mana dia nak ceramah, dia nak menyanyi juga. Kan? Jadi kita dengan malam ni hanya nak menyanyi. Jam tu. Dia jadi jam. Dia jadi jam. Saya tahu dia jadi macam Allah. Jadi macam tak boleh nak cakap. Kan? Memang betul Ustaz lah. Sebab apa, pernah satu program pun gitu juga. Sampai Ustaz kalau boleh kurang menyanyi sebab ada kan. Loh, saya kata. Jam tu jam lah. Jam. Ustaz jam. Tadi Adinda Sultan Selangor telefon saya tadi. Dia ucap tahniah tadi adik Tengku Arafiah, adik Sultan Selangor. Dia call Ana tadi pukul 6.30 tapi Ana cah handphone. Ana kau ada balik, dia salah takut kan ni murka pula, call aja cepat balik. Jadi dia Tengku dia kata, "Kenapalah yang Ustaz hak ke utara tu garang sangat sebut sayang," kata dia. Dia sebut. Tanya rumah tanya kat orang. Dia kata, "Kenapalah? Kan kalau sebut sayang kena lembut ni lari Sri nanti," kata dia kan. Lepas tu dia kata, Tengku, minta batik Tengku, Ustaz tu memang dah terkenal dah, Ustaz jerkah, dia tak boleh hilang dah perangai dia. Dia tahu tak apa saja saya Tengku saja gurau. Anak kata apa? Yang tengah tu okey tak Tengku? Yang tengah tu lembut tak pada dengan badan gitu dia. Jadi kita salah Tengku. InsyaAllah Tengku salam. Oi, hang gila aku pun ambil kau, habislah bodoh aku. Tak apa, dia dah mesti kenderaan Dekah bang sekali. Tapi nak bagi macam tu lah. Kita banyak duk buka nak cari aib orang. Sedangkan aib kita banyak. Sebab tu Nabi kata apa? La yasturul abdun abdan fid dunya. Tidak menutup seorang hamba kecuali dia menutup hamba tu di dunia ni. Maka Allah kata apa? Nabi kata apa? Illa satarahullah yaumal qiyamah. Kecuali Allah akan tutup aib dia di akhirat. Sebab tu kita ni duk kira nak buka aib orang. Allah takut Tuhan buka aib kita di akhirat. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmati Allah, tutuplah aib orang. InsyaAllah Allah akan tutup aib kita. Yang ketiga apa? Kita duk suka nak tengok orang jatuh. Adik kan nak jatuh. Kalau jatuh tu kita puas hati. Tambah-tambahlah Ustaz Asil selalu sebut kan, adik-beradik kita. Adik-adik kita jaga bagi elok. Sebab apa? Ingat kalau adik-beradik kita susah, dia menyusahkan kita. Betul, kalau abang kita susah, kita nak tengok saja abang kita susah ke? Biar abang kita senang, adik kita senang, adik-beradik kita senang, keluarga kita senang. InsyaAllah, kurang-kurangnya senang, dia tak main berhutang dengan kita. Ni kalau dia susah tuan-tuan, adik-beradik kita susah, apa jadi kepada kita? Kita pun akan susah juga. Ustaz, kena derkah Ustaz, 1.3K dah. Alhamdulillah. Woi, derkah lagi. Bagi satu. Bagi 2K. Tuan-tuan, kita share dalam program ni. Tuan-tuan, mana nak tahu, ada di kalangan kita yang tak pandai nak ceramah, tak pandai nak derkah macam kita, tak pandai nak menyanyi Ustaz Aslin. Tapi dengan share ni, tiba-tiba dia masuk syurga Allah. Mungkin ni saham dia di akhirat. Betul tak Ustaz? Mungkin saham dia di akhirat. Ni sambung tadi kan. Kita tolong adik-beradik kita. Kalau dia susah, dia menyusahkan kita. Kan kadang-kadang dia main minta kat kita, pening no.
Sebab tu saya suka sangat. Macam Ustaz Azlin kata, bantulah keluarga kita bagi senang. InsyaAllah. Kurang-kurangnya dia tak hutang, dia tak menyusahkan kita, dia tak main meminta dengan kita, dia tak meminta kepada orang lain. Ini sepatutnya kena ada pada diri kita, terutama orang Melayu kita ni. Jangan kira nak penjatuh orang. Sebab tu Ustaz Azlin sebut ni, sebab saya forum dengan dia memang seiring lah. Pendapat dia mesti akan sama punya. Kita tahu apa dia nak cakap tu, kita tahu lah kan. Sebab kawan kan. Tengok. Kadang-kadang kita ni naik pangkat, Ustaz. Naik pangkat kadang-kadang. Ustaz Zakaria. Dia cuma satu je, dia tak terima pinangan Nana jadi bisan dia tak mau, dia kata hudud. Siapa tak terima? Oh, dia kata tanya dia semua habis semua dah. Anak gemuk habis. Yang tu itu berbeza, itu berbeza. Ada. Abang dia bukan habis dah weh. Sikit lagi. Apa nak kata dia tahu? Lupa dah. Kita kalau susah, orang naik pangkat Ustaz. Kita kalau naik pangkat, kita jangan cemburu dengan dia. Yang tu rezeki dia. Satu hari rezeki kita. Yang penting rezeki kita tu cukup, tu nama berkat. Ni kita duk dengki, tu naik pangkat. Sedangkan kita duk dengki dia, satu hari kita punya. Sebab tu kalau boleh lah kan, yang duk jadi batu api 25%, yang jadi pentaksub ni bahaya juga Ustaz. Ada jenis suka sangat kat Ustaz Azlin ni, sampai kita nak sihat apa dia semua pakai hantam. Jaga tuan-tuan. Inilah di antara pentaksub yang nak menjatuhkan orang-orang yang di atas ni. Cukup jagalah. Ada yang suka Ustaz lah kan. Ada orang hantam, dia pegang cover. Saya pun tak suka je ni. Bahaya Ustaz. Bila kita duduk, orang duduk cover kan jenis. Tak nampak keburukan, dia kan nampak baik. Ingat tak? Harun Yahya. Ustaz ingat tak dulu? Harun Yahya. Yang keluarkan banyak buku-buku berkenaan dengan kajian sains Quran dengan Bible. Orang kira puji dia, sanjung dia sampai dia ni macam maksum tu. Sampai je Turki, akhirnya law ni berlaku apa? Namanya apa? Adnan Akhtar. Rupa-rupanya dia ni oleh kerana sanjung sangat sampai duduk di atas sampai nampak ni, rupa-rupanya dia di antara orang yang membawa pemikiran Freemason. Sekarang ni cukup teruk, dia di antara orang yang boleh buat seks bebas. Tu Harun Adnan Akhtar tu, Harun Yahya yang banyak buku tu. Kerana apa? Kerana pentaksub ni duk puji-puji sangat ni. Sebab tu saya nak bagi tahu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, kita suka orang agak berpada-pada. Kalau kesilapan tegur, alhamdulillah, tegur dengan hikmah. Macam kami kan, kami tuan-tuan yang menonton ni, Ustaz Zack, Ustaz Azlin, saya, kami Dr. Azizah, kami ada grup. Kalau kita ada tersilap, kita masuk dalam grup tu, ada tersilap kan. Kadang-kadang kawan-kawan kita tegur juga kan. Bagus juga kan. Jadi insyaAllah kita rasa lebih tenang lah, lebih bahagia hidup kita ni untuk kita mengharungi hidup sebelum kita bertemu dengan Allah. Itulah sedikit daripada penutup. Terima kasih banyak Ustaz lah. Alhamdulillah. Itu sedikit tips, sedikit panduan untuk kita semua penonton-penonton yang menyaksikan live pada malam ini. Alhamdulillah cecah 1.3 juga tadi. Alhamdulillah bila dengar cakap tu. Tapi terkilan sikit lah malam ni Ustaz Azlin tak menyanyi Ustaz lah. Bagi dia menyanyi satu lagu. Bagi nyanyi sikit. Satu rangkap Korban. Lagu Korban. InsyaAllah kita akan sambung siri yang kedua sampai ini. InsyaAllah. Dia banyak tu sambung. Suruh Jawi. Saya ambil kesempatan sikit lah. Bila soalan buat dan soalan isu yang berlaku, soalan antara kita sebagai muslihun nas, kita jadi orang yang memperbaiki orang, berpendamai dan sebagainya. Sebab benda ginilah, kadang-kadang yang Ustaz lah sebut memang kita tak nafikan. Cuma kalau kita balik kepada sifat Nabi yang disebut dalam tulisan Syama'il Al-Muhammadiyah, hadis yang ke-218 tak silap saya, lebih kurang itulah. Yang kita ambil tentang konsep marah. Nabi ni, tengok, Nabi ni subhanallah, la tughdibuhu dunya. Hadis marfu'. Riwayat Imam Tirmizi. La tughdibu dunya. Nabi ni perkara dunia langsung Nabi tak marah. Yang kedua dalam hadis yang sebut, Nabi juga tidak marah kalau orang maki Nabi. Dia tak marah. Orang kata nak caci maki Nabi, gila, tukang sih, Nabi tak marah. Ini ada hadis sebut dalam hadis sahih ni. Cuma yang Nabi marah apabila fa in tu'addiyal haqq lam yakum li ghadabi syai'un hatta yantasira lahu. Kalaulah kebenaran itu diperkotak-katikkan,
masuk di agama dipermainkan, sahabat-sahabat Nabi diherdik-herdikkan, maka Nabi tak akan berdiam diri. Maka marah Nabi ni hanya untuk menegakkan kebenaran, dizahirkan. Tapi kalau untuk diri Nabi ni tak apa. Cuma ini yang kadang-kadang kita risau. Sebab tu saya pesan siapa pun sahabat sekalian, semualah termasuk di saya, Ustaz Allah, Ustaz Zaid, nama Ustaz. Yang penting be the best, don't feel the best. Kita kena buat benda terbaik, jangan kita rasa kita yang terbaik. Yang Ustaz Allah sebut tadi lah, memang kalau duk rasa kita bagus, sampai bila mati kita takkan bagus. Allah Kita Akbar. hidup jadi semua, na'udzubillah min zalik. Ustaz Allah kata aku ceramah ni ramai follower, jangan duk belagak sangat kata hang tu bagus. Kan? Yang penting walaupun Ustaz Aslin tu ceramah ada orang tak ramai, ada dengar 6 orang dengar ceramah dia Ustaz Allah. Contoh dia. Maksud dia Ustaz Allah dia tak rasa, ataupun Ustaz Aslin nyanyi, suara dia alhamdulillah sedap lah, lebih sedap. Memang pun realiti memang sedap Ustaz Allah. Tapi Ustaz Aslin tak boleh kata Ustaz Allah suruh menyanyi haram pun tak sedap. Tak boleh. Don't feel the best. You jangan rasa you tu terbaik. Sebab orang yang rasa kalau amal dia banyak, dia rasa dia baik, sebenarnya you paling jahat dan temuga bumi ni. Betul Ustaz. Betul. Inilah menyebabkan mereka tak guna berdamai. Kita usaha nak damai, tapi masing-masing duk kerah antara satu sama lain. Lepas tu soalan sebut, saya setuju sangat dalam sahabat penonton sekalian ni, Datuk Ajib kita buat dalam sini. Maksud nak bagi tahu dalam bahasa mudahnya, kalau boleh ginilah. Nahnu nahkum bizawahir. Aywa. Kita hukum orang cara zahir. Buat apa kamu nak cari benda-benda yang kita tak tahu, orang awam tak tahu. Biar yang tahu semua kita aja. Ni sampai masuk dalam posting dalam apa nama ni, Ustaz Allah ni kaki ni Diman, Ustaz Allah ni kaki, Ustaz Zaid ni kaki begini, Ustaz Sri ni kalau tak dapat sekian. Apa masalah kamu mengaibkan dia benda macam tu? Maknanya masalah ni pasal marah, pasal bukan dengki lah, pasal ada satu perasaan yang memang tak puas hati. Jadi bila marah ni timbul kerana peribadi saja, kita jual nama atas nama umat. Sepada saya sama aja. Kita tak perlu nak korek rahsia orang, saksi apa dia buat rumah, dia telefon, ada skoding lah benda sebagainya. Tak perlu. Sebab kita hukum orang secara zahir. Lepas tu kata Abdul Qadir Jalani, bila kamu tu tengok budak yang kecil, jangan kata budak tu tak bagus. Sebab apa? Tapi kamu pandanglah budak tu memang bagus sebab dosa dia tak banyak. Kalau kamu tengok orang yang buat maksiat, minum arak, berjudi sebagainya, jangan kamu pandang dia ni teruk. Sebab apa? Pada Allah, innamal a'malu bil khawatim. Amalan orang Tuhan akan record, akan tengok bagaimana pengakhiran dia. Hang siap-siap bulan, penamat hang mati dalam keadaan teruk, buruk dan sebagainya. Ini Syekh Abdul Qadir Jalani pesan kepada kita, maksudnya jangan duk rasa kita yang paling baik. Nampak budak tu bagi dia tak, kalau dia mati umur 10 tahun dia tak ada dosa masuk syurga. Yang kita umur 60 tahun tak mati-mati lagi. Ingat hang baik sangat. Tengok obat maksiat, jangan nak kata orang tu dosa neraka, tidak. Tapi bayangkan mana dia bertaubat pada Allah. Dia buat amalan 2 hari masuk syurga, kita amalan berpuluh tahun, na'udzubillah, pergi tempat yang tak sepatutnya. Wallah, minta maaf Ustaz Zaid, sampuk dan juga ulas. Terima kasih kepada Ustaz Aslin. Terima kasih tu Ustaz Ajib pun dah bagi ucap terima kasih atas ilmu, nasihat, pandangan ahli malam ini. Gandingan yang mantap. Kita akan jemput lagi seminggu sekali Ustaz Datuk Ajib. Apa Ustaz Zaid, kita pun hukum tak buat apa Ustaz Zaid. Ustaz Allah pun dia bukan pakai apa, dia pakai baju je. Jadi model pun tak banyak Ustaz Zaid. Duk dia baju tu, seluar tu dia tak pakai seluar ke. Kita akan nampak pun, saya pun siapa nampak pakai apa, nampak baju je. Benda mudah, insya-Allah kita boleh bantu. Pihak Jabatan Wilayah Persekutuan, pihak JAKIM insya-Allah. Hari ni pun saya sebulan dah untuk bantu Salam FM setiap pagi bulan Julai ni 7 subuh. Tadi tajuk macam nak kawal marah. Besok tajuk apa benda tak ingat, tajuk pelik-pelik dia bagi macam nyanyi-nyanyi pula lebih kurang. Jadi insya-Allah kita boleh bantu, ramai para artis kita boleh bantu insya-Allah mana patut. Insya-Allah. Dan moga-moga ada manfaat pada orang lain insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik. Saya pun di akhir ini nak ucap banyak terima kasih lah. Tak tahu dah nak buat kesimpulan apa dah. Kira macam Ustaz Aslin. Tak payah. Kira Ustaz Aslin masuk tu dia kira buat kesimpulan terus lah. Betul. Kita janji 2 pusingan dia pergi tambah 2 pusingan setengah. Itu bonus ikhlas. Syabas dan tahniahlah pada Jawi yang menganjurkan forum ini. Saya ingat ni malam yang kedua. Besok ada lagi malam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa untuk malam besok ya.
Malam esok ada lagi forum yang seumpama ini. Yang terakhir saya rasa untuk sempena dengan Aidil Adha ini jam 9 suku malam di page FB page Jawi. Dan selain daripada itu juga terima kasih kepada Zon 1, Zon 2, Zon 3 yang bekerjasama dengan bahagian dakwah menganjurkan forum ini, dan pesanan daripada Datuk Pengarah Jawi, semua yang ada dalam FB Jawi Online dijemput pada pagi, setiap pagi Jumaat mula jam 9 pagi secara Zoom dalam program Wilayah Persekutuan Bermunajat 2 sebagai usaha untuk bermunajat agar Allah mengangkat wabak COVID-19 diangkat dari bumi Malaysia dan seluruh dunia. InsyaAllah Jumaat minggu ini akan diketuai bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat oleh Profesor Madya Dr. Farid Ravi, ahli Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang juga pemangku Rektor College Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS. Baik, semua boleh war-warkan pemakluman ini dan sama-sama untuk menyokong usaha salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh pihak Jawi untuk bermunajat bagi memohon kepada Allah Ta'ala mengangkat musibah wabak yang melanda dunia, negara kita khususnya. Dan insya-Allah sedikit masa lagi masjid-masjid dapat beroperasi dengan semaksimal mungkin, solat berjemaah dapat ditingkatkan, majlis-majlis ilmu di sekitar Masjid Surau dapat digerak, disuburkan kembali, dan insya-Allah kita semua akan dibantu untuk mencapai matlamat tersebut. Sekali lagi terima kasih Ustaz Aslin, terima kasih Ustaz Allah atas perkongsian menarik pada malam ini. Alhamdulillah penonton tak bergerak-gerak. Jadi alhamdulillah lah, itu yang menarik kita pada malam ini, insya-Allah. Terima kasih. Ampun dan maaf daripada saya selaku moderator, ada salah silap, kekurangan dan sebagainya. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.